Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim D akan membentangkan tentang pembentangan projek PPA 3173 Pembangunan Lestari K10 dan akan membentangkan pembentangan ini kepada Dr. Muhammad Firdaus bin Yusuf. Ahli kami terdiri daripada 7 orang: Nurul Nagihah binti Mat Zahid, Nur Aqil Mat Saleh, yang ketiga Nur Aisyah Atira binti Ismail, yang keempat Harun Nazila Saadah binti Uthman, dan yang kelima Muhammad Syami bin Nazli, serta Aisyah Syahira binti Zulkifli dan Nakibah binti Muhammad Nizam, iaitu saya sendiri. Okey, tajuk kempen kami ialah kelestarian sungai tanggungjawab bersama, iaitu daripada SDG 6 dan SDG 7. Pengenalan, kami telah menjalankan kempen selama 5 hari, iaitu bermula pada 13 Disember hingga 17 Disember 2021. Kami juga telah mengadakan poster pada hari bermula kempen ini untuk mewawarkan tentang kempen kelestarian sungai ini kepada orang ramai. Pada awalnya kami telah menyediakan link pautan melalui kaedah Google Form sebelum para penonton menyaksikan video kempen kami ini. Kami melakukan tinjauan awal bagi melihat sejauh manakah masyarakat sedar tentang kelestarian sungai. Selepas itu, kami akan memberikan link atau pautan video kempen kami yang telah dibuat naik di YouTube. Dan akhir sekali kami memberikan link penonton menonton video kami untuk mencapai objektif kempen ini. Seterusnya, objektif kempen. Terdapat 4 objektif bagi kempen ini, iaitu yang pertama, mewujudkan kesedaran tentang pentingnya sungai dalam kehidupan setiap individu bagi menimbulkan keinginan untuk memelihara sungai dan mencintai sungai. Yang kedua, memperkenalkan langkah dan amalan yang boleh menyumbang ke arah pengekalan keindahan semula jadi sungai untuk menjana sistem tenaga hidroelektrik. Yang ketiga, menyamai kesedaran dalam diri masyarakat bagi mengurangkan pencemaran, menghapuskan sisa dan meminimumkan pembebasan bahan berbahaya dan bahan kimia. Dan yang keempat, mempertingkatkan pengetahuan dan teknik pengurusan sungai dan kawasan tadahan dalam kalangan masyarakat bagi menjamin pembangunan harmonis yang berkekalan. Seterusnya, bagi prosedur projek pula, yang pertama, perbincangan. Dalam perbincangan ini, kami melakukan pemilihan tajuk bagi kempen kami, iaitu kelestarian sungai tanggungjawab bersama sesuai dengan SDG yang diperolehi, iaitu SDG yang ke-6 dan SDG yang ke-7. Yang kedua, penyediaan kertas kerja. Setelah selesai memahami matlamat pembangunan lestari yang ke-6 dan yang ke-7 dan mendapatkan tajuk yang sesuai, kami bekerjasama untuk menyediakan kertas kerja seperti yang diminta. Dan yang ketiga, penyediaan video. Setelah penyediaan kertas kerja selesai, kami bekerjasama untuk menghasilkan video mengenai kempen kelestarian sungai tanggungjawab bersama. Dan yang keempat, bahan kempen. Bagi menarik ramai penonton, kami mencipta poster dan mengedarkannya secara atas talian. Dan yang kelima, maklum balas. Setelah penonton menonton video tersebut, kami akan mengedarkan borang maklum balas melalui QR Code dan link untuk membuka Google Form bagi mengambil kira keberkesanan program dalam mencapai objektif kempen kami. Ini adalah poster dan ayat hebahan yang digunakan dalam melaksanakan kempen ini. Ini adalah bukti hebahan yang telah kami hebahkan kepada orang ramai, iaitu melalui Telegram, WhatsApp dan juga email. Bahagian A. Demografi responden. Bahagian 1 menunjukkan peratusan responden berdasarkan jantina. Data menunjukkan bahawa sebanyak 76% terdiri daripada responden perempuan, manakala 24% terdiri daripada responden lelaki. Bahagian 2 menunjukkan peratusan responden berdasarkan umur. Data menunjukkan bahawa kategori responden yang berumur 17 hingga 20 tahun mempunyai nilai data yang paling tinggi, iaitu 54%. Manakala kategori berumur 21 hingga 25 tahun mempunyai data sebanyak 32%. Kategori responden yang berumur 26 hingga 30 tahun mempunyai data sebanyak 4%, manakala yang selebihnya adalah 10% bagi kategori 31 tahun ke atas. Bahagian 3 menunjukkan peratusan responden berdasarkan pekerjaan. Berdasarkan data, sebanyak 82% terdiri pada kategori pelajar, iaitu mewakili 82 orang. Manakala yang selebihnya adalah kaki tangan awam sebanyak 11%, kaki tangan swasta 3% dan lain-lain sebanyak 4%. Bahagian 4 menunjukkan peratusan responden berdasarkan negeri tempat tinggal. Berdasarkan data, negeri Kedah mempunyai data yang paling tinggi, iaitu sebanyak 37%. Manakala negeri yang paling rendah adalah negeri Melaka, Pulau Pinang, Sarawak dan wilayah Persekutuan yang terdiri daripada 1%. Saya akan membentangkan bahagian B, borang soal sidik sebelum kempen dijalankan.
Bahagian B, berdasarkan rancangan 2 iaitu soalan ini tentang adakah sungai di kawasan tempat tinggal ini tercemar, telah mendapat jumlah peratusan responden sebanyak 52% dan 52 orang responden untuk jawapan ya, manakala peratusan tidak mendapat 48% bersamaan 48 orang responden. Hal ini menunjukkan hanya sebahagian responden sahaja mendapati sungai di rumah mereka tercemar, mungkin disebabkan oleh pembuangan sampah. Sikap individu mengambil jalan mudah tanpa memikirkan kesannya ke dalam sikap menyebabkan situasi ini berlaku. Soalan kedua bahagian B, raja 6 di atas menunjukkan terdapat dua kategori jawapan iaitu ya atau tidak kepada soalan adakah terdapat kawasan perkilangan di sekitar kawasan tempat tinggal anda. Hasil daripada soalan strategi, kami telah mendapati sebanyak 44% bersamaan 44 orang jumlah orang tinggal di sekitar perkilangan, manakala 56% lagi tidak tinggal di kawasan perkilangan. Soalan ini adalah berkaitan dengan perkilangan kerana aktiviti perkilangan dipandang serius akibat dengan pelepasan bahan kimia ke dalam sungai. Jadi kami ingin masyarakat lebih peka dengan kilang yang bahan merah tempat tinggal mereka supaya kegiatan yang tidak diingini berlaku seperti di Sungai Kintim dan Pasir Gudang, Johor. Soalan ketiga bahagian B itu adakah anda pernah menyertai kempen yang berkaitan dengan sungai? Sebanyak 41% bersamaan 41 orang yang sebenarnya telah menyertai kempen yang berkaitan sungai. Manakala 59% tidak pernah menyertai kempen berkaitan dengan sungai. Tidak langsung jelas dapat dilihat masih ramai lagi masyarakat yang kurang perhatian dengan kepentingan sungai walaupun telah diadakan kempen secara besar-besaran. Hal ini amatlah perlu ditambah baik lagi untuk memupuk kesedaran tentang kebersihan di sungai Malaysia. Di sini kita dapat lihat bahawa terdapat 89% yang berkata akan pergi jika terdapat kempen yang berdekatan tempat tinggal mereka, manakala 11% berkata tidak. Di sini kita dapat lihat bahawa majoriti tahu dan sedar bahawa kempen sangat penting. Di sini menunjukkan bahawa 84% dari 100% memberi pendapat bahawa pencemaran air memberi kesan kepada mereka, manakala 6% tidak memberi kesan kepada mereka. Di sini kita mengetahui hanya 6% tidak mengetahui kesan pencemaran sungai terhadap manusia seperti menyebabkan penyakit. Senaraikan kesan pencemaran sungai yang diketahui. Antara kesan pencemaran sungai yang didapati melalui soal CD ini ialah antaranya majoriti berkata kehidupan akuatik mati dan akan menyebabkan kepupusan sekaligus akan menjejaskan sumber makanan kepada manusia, menjejaskan kesihatan penduduk dan menyebabkan penyakit kerana sumber air tidak bersih atau tercemar. Yang ketiga, pembuangan sampah sarak dan sisa toksik menyebabkan pencemaran air sungai dan menyumbang kepada pencemaran bau akibat sampah sarak yang dibuang ke dalam sungai dan memburukkan lagi imej kawasan tempat tinggal. Yang keempat, sumber air menjadi terhad dan susah untuk mendapatkan bekalan air bersih. Yang kelima, kekurangan sumber air bersih untuk kegunaan pertanian perikanan. Yang keenam, saluran tersumbat mengakibatkan paras air naik apabila hujan. Dan yang terakhir ialah menjejaskan aktiviti rekreasi dan akan kekurangan pelancong. Berdasarkan Raja 12 iaitu soalan tentang adakah kempen ini memberi kesedaran kepada anda telah mendapat jumlah peratusan responden sebanyak 100%, iaitu yang dapat menunjukkan bahawa kesemua responden telah bersetuju dengan pernyataan bahawa kempen yang dijalankan oleh kumpulan kami ini telah dapat memberi kesedaran kepada mereka semua. Hal ini demikian kerana video kempen yang dikongsikan kepada mereka adalah padat dengan pelbagai info yang berkaitan dengan kelestarian sungai. Contohnya, irtibati yang terdapat dalam video kempen yang telah kumpulan kami kongsikan kepada para responden adalah meliputi isu-isu semasa berkenaan dengan sungai, kesan positif dan negatif terhadap sungai dan juga langkah-langkah untuk memastikan kelestarian sungai. Hal ini menyebabkan para responden telah bersetuju bahawa mereka telah mendapat kesedaran daripada kempen yang telah dijalankan oleh kumpulan kami. Seterusnya, berdasarkan grafa yang dipaparkan, soalan yang disoal kepada responden ialah adakah video yang dipaparkan memberikan pengalaman dan pengetahuan baru kepada anda? Seramai 100 orang responden menjawab ya bagi soalan ini iaitu bersamaan 100%, manakala tiada responden yang menjawab jawapan tidak bersamaan 0%. Hal ini menunjukkan bahawa semua responden mendapat pengalaman dan pengetahuan baru setelah menonton video kempen kami. Seterusnya, berdasarkan grafa yang dipaparkan, soalan yang disoal kepada responden ialah adakah anda mengetahui kesan daripada pencemaran sungai? Seramai 100 orang responden menjawab ya bagi soalan ini iaitu bersamaan 100%, manakala tiada responden yang menjawab tidak iaitu bersamaan 0%. Hal ini menunjukkan bahawa semua responden dapat mengetahui kesan pencemaran sungai setelah menonton video kempen kami. Berdasarkan Raja 15 yang didapati daripada borang soal selidik selepas kempen dijalankan, terdapat 98 orang responden yang
mengetahui langkah-langkah yang efektif bagi menangani masalah pencemaran sungai, dan selebihnya iaitu 2% lagi menyatakan tidak mengetahui langkah-langkah tersebut. Langkah-langkah yang telah dibincangkan dalam video kempen yang lalu telah memberi kesedaran kepada majoriti responden. Kita perlu mengambil iktibar daripada pengajaran agar dapat mencegah pencemaran air sungai. Untuk soalan ke-6, berdasarkan Rajah 16, dapatan kajian yang dijalankan yang diperoleh daripada borang soal sidik selepas kempen, kesemua responden iaitu 100% daripada mereka bersetuju bahawa amalan penjagaan sungai amat penting dalam penjanaan sistem hidroelektrik. Kesemua responden sedar tentang kepentingan sungai dalam menghasilkan sistem hidroelektrik kepada masyarakat. Oleh itu, kita semua perlu bersama-sama menjaga kelestarian sungai agar tidak tercemar dan mampu mengalirkan air dengan baik terhadap sistem penjanaan hidroelektrik. Bagi soalan seterusnya, adakah kempen sebegini penting dalam menangani masalah pencemaran sungai? Melalui responden yang didapati adalah kesemua responden ataupun 100% responden yang menjawab adalah ya. Ini menunjukkan dalam kalangan responden memahami dan mengetahui tentang kepentingan terhadap penjagaan sungai bukan hanya untuk penggunaan airnya tetapi untuk penghasilan tenaga elektrik yang terbaik. Soalan terakhir yang ditanya dalam borang soal sidik selepas adalah cadangan dan pendapat mengenai kepentingan kelestarian sungai tanggungjawab bersama. Antara respon yang diterima daripada majoriti responden yang menjawab adalah antaranya adalah kempen sebegini wajar diteruskan, penguatkuasaan undang-undang, gotong royong dan sukarelawan oleh penduduk kampung dan orang ramai, mempromosikan kempen ini secara fizikal dan maya, mengadakan kempen kita semula dan menggalakkan orang ramai untuk menyertai kempen tanpa mengira peringkat usia. Kesimpulannya, kami telah berjaya menjalankan kempen kelestarian sungai tanggungjawab bersama ini dan ia adalah bertepatan dengan matlamat pembangunan lestari yang ke-6 dan ke-7. Kami berharap bahawa masyarakat dapat terus mengadaptasi kempen ini ke arah lebih positif untuk menjaga dan memelihara kepentingan sungai.